أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, good evening to everyone, all of my friends, saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, Love Quran Group sekalian. Saya mulakan ucapan kita dengan bacaan doa, mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pertamanya dan selamanya diucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu Jom Tadabbur Quran. Di anda bersama saya Ahmad Din Muhammad Sani dalam rancangan Jom Tadabbur Al-Quran. Al-Quran dihayati terus ke hati. Mudah-mudahan rancangan ini terus ke hati anda dan anda dapat setia bersama rancangan ini selama-lamanya, selama rancangan ini adalah insya-Allah. Dan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dakwah baginda dan para sahabat kita dipertemukan pada hari ini dalam iman dan Islam. Seterusnya saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, followers, likers Love Quran Group agar dalam keadaan sehat, sentiasa bahagia di samping keluarga tercinta dan sentiasa menjaga SOP, standard operasi. So kita dalam majlis masih lagi dalam pandemik COVID-19 yang saya sendiri pun tak dapat lagi menunaikan solat secara berjemaah di kawasan ni sebabnya dia 6 orang saja. Jadi kita doakan mudah-mudahan COVID ataupun pandemik ini dapat berakhir dengan segera dan saya dapat meneruskan, kita sama-sama dapat meneruskan aktiviti harian kita, sama ada belajar, bekerja dan sebagainya. So apa khabar saya ucapkan anda? Mudah-mudahan anda sihat dan dah makan ke belum ni? Kalau dah makan, cakap Alhamdulillah. Kalau belum makan, boleh stay dulu ataupun boleh sambil-sambil boleh dengar, boleh sambil makan juga. Yang penting, terbaiknya anda ada mushaf Al-Quran sendiri, ada terjemahan sendiri, supaya kita boleh rujuk, kita boleh fokus dan anda boleh bawa pen dan nota anda sekali untuk mudah-mudah memahami dengan lebih dekat lagi Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada followers baru, kepada siapa-siapa yang baru join grup ini ataupun page ini. Diharapkan anda semua setialah dalam rancangan-rancangan yang kami sediakan seperti Jom Satu Hari Satu Muka Surat, Tertil dan sebagainya. Terutamanya rancangan Tadabbur iaitu pada hari ini 9 malam. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat kongsikan kepada yang lain. Komen dulu gambar dan audio clear ataupun tidak. Kemudian boleh kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain. Jadi boleh komen anda dari mana, apa aktiviti hari ini, sambil tu tengah buat apa. Dan saya nak anda tulis, ada tak special tadabbur hari ini, saya nak anda tulis surah pilihan anda. Surah apa yang anda paling suka. Kalau boleh bagi sebab pun lagi bagus. Okay. Sebab apa saya suka surah ni, sebab apa saya suka baca surah ni. Maksudnya masing-masing mesti ada kelebihan ataupun masing-masing mesti ada surah yang dia suka kan. Jadi boleh bagi tahulah sedikit di ruangan komen. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi pengalaman ataupun tadabbur kita berkenaan dengan surah-surah tersebut, insya-Allah. Jadi
Hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan bicarakan, kita akan tadaburkan ayat daripada 106 hingga 110 surah Al-Baqarah. Jadi yang menggunakan mushaf Al-Quran boleh buka muka surat yang Usmani, boleh buka muka surat 17, kita dalam page 17 hari ini. Kemudian yang menggunakan Al-Quran Braille, okey, kita tengok sini. Ayat berapa ini? 106 kan? 106 hingga 110. Masih lagi dalam jilid yang pertama yang menggunakan Al-Quran Braille, boleh buka muka surat. Sebentar ya. Muka surat di sini adalah 103. Gitu ya, 106. Okey, dari muka surat yang menggunakan Al-Quran Braille atau tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang ada terjemahan tu. Braille muka surat 82 sebelah kiri, dia tengah-tengah atas sikit Ayat dia bermula dengan, tuan-tuan dan puan, ayat dia bermula dengan manansakh. Manansakh. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Sebelum kita mulakan, jom kita mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, saya ulang. Bacaan hari ini boleh pin di komen, di ruang komen. Bacaan hari ini, bacaannya adalah ayat 106 sehingga ayat 110 surah Al-Baqarah. Masih lagi surah Al-Baqarah yang menggunakan tafsir Ibn Ar-Rahman yang ada tulisan Braille. Okey, penglihatan boleh buka muka surat 82 sebelah kiri yang menggunakan jilid pertama yang menggunakan mushaf Usmani, mushaf biasa tuan-tuan dan puan-puan semua guna, iaitu muka surat 17 surah Al-Baqarah. Okey. Jadi jom kita mulakan dulu. Sebelum apa-apa kita mulakan dengan bacaan dulu surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Sadaqallah, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai tadabbur ataupun teknik tadabbur kita yang pertama, iaitu bacaan
kita tilawah, membaca, kemudian kita akan teruskan dengan bacaan terjemahan dan tadabbur. Mudah-mudahan perkara ini sangat bermanfaat. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada yang baru masuk, boleh kongsi-kongsikan lagi pada yang lain. Jadi sekali lagi saya ulang, boleh tulis di ruang komen surah pilihan anda, apa-apa saja surah dalam Al-Quran, ada 114 surah. Boleh tulis di ruang komen apakah surah yang anda paling suka baca dan minat ataupun kisah-kisah dalam tu, dan boleh kongsikan juga sebab-sebab anda suka. Mungkin ada satu-satu yang kita tak tahu, boleh kongsi bersama insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita flashback apa yang kita dah pelajari pada minggu yang lalu. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah cerita yang poin yang pentingnya berkenaan dengan sihir. Allah membetulkan tanggapan orang Yahudi yang mengatakan Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir, dan Allah bezakan orang beriman dan bertakwa apa ganjarannya. Kemudian dikatakan juga perkataan apa tu tuan-tuan puan-puan, ra'ina kan, jangan kata ra'ina tapi kata unzurna, okey, perhatikan, okey. Dan seterusnya kita tahulah ma yawaddul ladzi, yang terakhir itu ayat 105. Orang Yahudi ini dia tidak suka kita mendapat kebaikan, orang Islam mendapat kebaikan, yakni kebaikan Al-Quran. Jadi hari ini insya-Allah ada sambungan-sambungannya, jadi kena stay tune. Jadi kita akan lalu sekejap apa yang kita akan sampaikan pada hari ini. Jadi satu hukum yang dalam Islam yang sangat penting untuk kita tahu dipanggil nasakh dan mansukh. Okey. Apa istilah tu nanti kita kena faham. Kemudian Allah menerangkan sifat-sifatnya yang sangat penting untuk kita tahu juga dan perlu kita tanamkan dalam diri kita. So penting untuk kita catat supaya kita tak tinggal poin-poin yang penting ini. Kemudian apa perangai ataupun sifat orang Yahudi ini diterangkan pada ayat yang berikutnya juga ya. Jadi jom kita teruskan dengan ayat yang pertama pada hari ini, iaitu ayat 106 ya. Baik, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Inilah topik kita pada hari ini yang utamanya. Apa yang kita nak bincangkan, ayat-ayat yang dimansuhkan. Okey. Ma nansakh min ayatin. Pertamanya kita kena lihat apa maksud nansakh di sini. Nansakh, nun fathah, nun mati, sin atas, kha. Dia bermakna benda yang dihapuskan, menghilangkan, menghapuskan, menggantikan. Itu lebih kuranglah maksud dia dalam bahasa Arab, nansakh. Jadi min ayatin, ayat-ayat Al-Quran. So kita tengok ada pendapat ulama di sini yang mengatakan juga ada ayat Al-Quran yang dimansuhkan, dan ada juga mungkin mukjizat para nabi yang sebelum dia tak ada kan. Maksudnya nabi lain datang, dia ada mukjizat yang lain dan sebagainya. Okey. Itu yang pertama. Au nunsiha na'ti bi khairim minha, atau dilupakan. Nunsi ni maksudnya dilupakan sebenarnya kalau bahasa Arab. Asalnya nafsia, insan. Dia berkait-kait lah itu. Kita ni asal kita adalah lupa, okey? Nasia. Nunsiha na'ti bi khairim minha, okey? Allah akan bagi kita kebaikan. Alhamdulillah. Okey, au mithliha, alhamdulillah. Au mithliha di sini adalah yang sama, okey? Alam ta'lam, Allah tanya. Alam ta'lam anna Allah, adakah Allah ni tidakkah Allah mengetahui, alam ta'lam anna Allah, sungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi ada sebab, ada kisah turunnya cerita ini, di mana kaum Yahudi dahulu pada zaman di Madinah
Dia ni, kaum Yahudi ni, dia cakap apa pada Rasulullah. Sebab masa tu ada pertukaran, contohnya pertukaran kiblat kan, daripada apa tu, Baitul Maqdis ke Kaabah. Ada juga hukum-hukum lain yang dimansuhkan, dah tak ada dah sekarang, zaman sekarang. Jadi dia cakap pada Rasulullah ni, ini hukum baru, esok dah tak ada dah hukum tu. Dia kata pada sahabat dia lah, para sahabat dia. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan itu adalah ayat keterangan yang dimansuhkan itu atau yang ditinggalkan itu, semuanya ada kebaikan untuk kita. Sebabnya Allah Maha mengetahui. Itu basic point dia di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Apa-apa saja yang dimansuhkan. Kalau kita tengok, kalau ulama bahagikan ada beberapa bahagian lah. Sama ada dimansuhkan hukumnya dan dimansuhkan juga bacaannya. Bacaan tak ada dalam ayat-ayat Quran ni, kita tak ada. Daripada 1000 apa ayat ni? 1, 2 apa kan? 36 kan? 6, 2, 3, 6, minta maaf. Okey. Lebih kurang. Okey, tak ada ayat tu. Dan hukum dia pun dah tak ada. Contohnya rejam, hukum rejam bagi orang yang berzina. Itu sebelum ni ada tapi dah tak ada. Okey. And then ada juga yang bacaannya ada tapi dia punya hukum dah tak ada, tak terpakai dah, not valid dah. Okey. Contohnya di sini tuan-tuan puan, ada dalam surah Al-Mujadilah, lupa pula. Maaf. Satu ayat yang kita boleh rujuk. Satu ayat yang menyatakan sebelum bermunajat atau nak berjumpa dengan Nabi, kena menyampaikan sedekah dahulu. Itu contoh dia. Jadi dia tak ada dah. Tapi bacaan tu ada. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Ada surah tu. Okey, sebelum tu pada zaman Nabi, ayat tu ada, sampai sekarang ayat tu ada tapi hukumnya dah tak ada. Bagi sedekah tu dah tak ada, mansuh di situ. Dan ada juga hukumnya ada dan ayatnya dah tak ada. Okey. Itu kita mungkin kena bertopik khas lah kot untuk detail nasah mansuh ni. Dalam kita tengok dalam Al-Quran sendiri, dalam buku-buku yang menerangkan, dipanggil ulum Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, dia ada kaitan nasah dan mansuh ni. So, kalau kita nak faham lebih lanjut dengan Al-Quran, itulah antara ilmu yang mudah untuk kita faham. Okey. Dan ada banyak pendapat lah pasal ayat ini mansuhkan ni macam mana. Ada yang kata tak ada mansuh pun dan sebagainya. Saya tak naklah hurai dengan lebih dalam. Boleh dapatkan pengajian-pengajian kita, ataupun kalau ada masa dan ruang, kita boleh kongsikan insya-Allah nanti. So Allah nyatakan di sini, yang pentingnya ada juga kalimah sini adalah nunsiha. Nunsiha ni ada sebab nuzul, ada sebab turunnya juga. Katanya ayat itu sampai sehari sebelum, dan esoknya, hari kemudiannya, hari esoknya Nabi dilupakan. Maksudnya tapi tak ingat apa yang wahyu turun itu. Yang ni ayat tu telah dilupakan. Nunsiha. Okey. Maksudnya dah tak ada lah. Okey. Na'ti bi khairim minha au mithliha. Jadi yang pentingnya sama ada hukum tu dah mansuh ke ataupun tidak dan sebagainya, itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia apa? Sebab Allah adalah ala kulli syai'in qadir. Pada setiap perkara Allah Maha berkuasa. Dan kalau kita tengok, kenapa mereka ni tak nak beriman dengan kitab Al-Quran sendiri, padahal kitab Al-Quran tu mengesahkan ataupun invalid, menghapuskan atau mengesahkan kitab-kitab sebelum ni. Dan kitab-kitab sebelum ni tak boleh pakai dah. Pakai guna ajaran dalam Al-Quran. Begitulah kalau macam turun-turun kitab-kitab sebelum ni pun, macam kitab Taurat ni menghapuskan kitab sebelumnya. Sebelumnya. Jadi kalau tengok, kita flashback balik surah Al-Baqarah, hukum-hukum juga contohnya. Hukum apa yang kalau kaum Nabi Musa, surah Al-Baqarah tu, kalau mereka nak bertaubat, mereka kena buat apa? Mereka kena bunuh diri mereka kan. Faqtulu anfusakum tu, surah Al-Baqarah kan. Itu dalam syariat Nabi Musa. Tapi Nabi SAW tidak ada hukum itu. Maksudnya hukum itu telah dimansuhkan, telah
gantikan dengan syariat yang baru, sebab ia adalah untuk kemudahan kita, tuan-tuan dan puan. Dan dengan ajaran yang mudah ini, kita dapat juga ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sangat bersyukur kita dijadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting yang kita nampak poin di sini iaitu Allah berkuasa, suka hati dia lah, suka hati Allah Subhanahu Wa Taala lah nak jadikan hukum tu ada dan sebagainya. Ialah lebih tahu perihal hamba-Nya daripada diri kita sendiri yang tak tahu apa ni. Ya. Baik, seterusnya ayat yang ke berapa tadi? Ayat 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. So Allah jelaskan lagi sifat-sifatnya yang sangat best. Atau kalau kita baca, kita hayati kan, tengok satu-satu. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah menguasai segala langit dan bumi. Allah menguasai burung-burung di lautan, burung-burung di udara, kapal-kapal di laut, ikan-ikan di laut, dan apa sahaja di bawah laut, lapisan-lapisan itu, di atmosfer, di space, di marikh dan sebagainya, semuanya Allah menguasai. So semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kapal laut yang kita rasakan berat tapi ia boleh terapung di air. Sedangkan apa dia panggil pearl, mutiara kecil je kan. Macam mana dia boleh hidup di bawah laut, tenggelam? And then kalau kita tengok lagi kapal terbang, kalau kita tengok logiknya berat. Okey, berat kan? Tapi boleh terbang tinggi macam tu. Okey. Memanglah dari sudut ilmu sains dan sebagainya itulah, tapi Allah nyatakan juga dalam surah Al-Mulk, kita selalu baca kan, siapa yang menahan burung-burung tu daripada jatuh. Itu ada dalam surah Al-Mulk. Ayat berapa saya tak ingat. Boleh tulis kalau tahu. InsyaAllah. So itu yang menunjukkan kekuasaan Allah. Setelah Allah menunjukkan dia ni maha berkuasa, sebab Allah tu cakap dia adalah yang menjaga seluruhnya. Wa ma lakum min dunillah min waliyyi wala nasir. Kalau kita baca ayat ni, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, kita tengok kita ada masalah sebagainya, kita cakap siapa lagi yang kita boleh mengadu? Sebab Allah ni adalah wali, dia penjaga paling rapat dengan kita, dan nasir yang boleh tolong kita kan, boleh tolong kita daripada segala masalah dan sebagainya. Kita akan hilanglah rasa sedih sebab kita tahu kita ada tawakal, kita perlu bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa masalah pun yang kita hadapi, kita kena COVID ke dan sebagainya, ke keluarga kita hilang masalahnya, dan mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengajarannya kita hendaklah sedekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, seterusnya ayat yang ke-108. Okey, yang kepada yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Boleh teruskan kongsi-kongsikan, boleh nyatakan soalan kalau ada di ruang komen, tulis di soalan komen. Ayat ini 106 hingga 110 muka surat As-Usmani, muka surat 17, minta maaf. Okey, Braille muka surat 83. Okey, ayat 18 berbunyi am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Okey, ini kita lihat Allah seolah-olah macam flashback balik apa yang berlaku pada kaum Nabi Musa AS. Apa yang ditanyakan kepada Nabi Musa berkenaan contohnya Baqarah kan, sebelum nak sembelih lembu tu, dia tanya apa warna lembu ni. Apa lagi dia tanya? Lembu ni tak gunakan untuk macam mana kan? Jenisnya macam mana dan sebagainya, warnanya dan sebagainya, apa lagi? Semuanya soalan-soalan itu ditanya kepada Nabi Musa. Okey. Tapi mereka ni beriman tak?
Mereka bersembelih tak? Mereka bertanyakan soal itu seolah-olah hendak mempermainkan Nabi Musa. Jadi samalah macam Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanyakan soal-soal yang kita rasakan tak ada faedah lah. Kita tanya seolah-olah dia tanya macam mana cara, macam mana macam mana boleh berlaku dan ni, apa hikmah. Itu soalan yang tak perlu dijawab lah, kita rasa kan, tak sepatutnya. Ataupun kalau kau ni tunjukkanlah sungai itu, jadikanlah Bukit Sarfa tu boleh jadi emas, okay, and then jadikan sungai sebagainya lah. Saya tak ingat dia punya detailnya. So wa man yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang hendakkan kekufuran, yatabaddal, menggantikan. Badala yubaddilu tabdil, menggantikan, okey. Badala adalah ganti. Al-kufra, iaitu kufur, dengan iman, al-iman, faqad dhalla sawa as-sabil. Maka faqad, Allah guna faqad. Perhatikan pada qad ni, kalau Allah guna qad, dia satu penegasan, bukan biasa-biasa. Penegasan dari perkataan selepas tu, iaitu dhalla adalah penegasannya, jelas. Maka sesungguhnya qad dhalla sawa as-sabil, sesatlah mereka ini yang menukar kekufuran dengan keimanan, menukarkan keimanan dengan kekufuran. Ya. Jadi ia berkait-kait dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat 109. Jom kita dengar sama-sama baca. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. So inilah perangai kaum Yahudi yang tak perlu kita contohi, yang sangat perlu kita jauhi, iaitu kebanyakan mereka ni, iaitu golongan Yahudi dan Nasrani, mereka ni nak apa? Mereka kalau boleh nak menjadikan kita ni, orang Islam terutamanya, menjadi kufur sama ataupun balik kepada agama mereka. Jadi juga ada satu peristiwa lah yang katakan apa perubahan pada apa ni dalam agama Islam dan sebagainya. Jadi kita baliklah kepada, ataupun musibah menimpa mereka kan, baliklah kepada agama mereka, dia kata. So, sebab apa di sini Allah terangkan sebab apa? Perasaan di sini adalah sebabnya adalah hasad. Ini poin yang sangat penting juga untuk kita belajar hari ini, iaitu hasad. Hasadan min indi, daripada diri mereka, anfusihim, dari diri mereka sendiri dia hasad. Hasad ni apa tuan-tuan dan puan? Boleh kita kongsi-kongsikan. Okey, hasad ni sekat yang saya tahulah, dia tengok nikmat yang ada pada diri orang lain dan dia macam jealous, dan dia tak nak nikmat tu ataupun orang tu dapat apa yang dia ada tu, apa kelebihan yang dia ada. So dia nak kembalikan dia kepada orang lain. So macam itulah. So kalau kita tengok sebelum ni, kenapa mereka tak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Tadi mereka dah cerita pasal nasah dan mansuh dalam Al-Quran kan, ganti-ganti ataupun hukuman yang dimansuhkan dalam Al-Quran. Sekarang mereka cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka tak nak beriman kepada Nabi kerana Nabi dari golongan orang Arab, bukan dari golongan mereka. Jadi mereka menyatakan, sebab ni kita tengok lagi, sebelum ni dia dah nyatakan dah mereka ni adalah masuk syurga yang terpilih kan. Jadi kita akan tengok lagi perulangan ini dalam ayat-ayat yang lain. So hasadan ini indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah diterangkan dalam kitab Taurat tu sendiri, characteristic of Prophet Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan. Kriteria dia dah terangkan, tapi mereka tetap beriman. Kata apa? Mereka sebab dia dari golongan Arab, kenapa tak nak jadi golongan kami? Jadi rasa dengki ataupun hasad tu masih ada lagi pada golongan Yahudi, terutamanya kepada agama Islam. So dia sangat bencikan agama Islam. Perlu kita tahu di sini tuan-tuan dan puan,
dia boleh buat apa sahaja untuk menjadikan kita ni murtad, kembali kepada agama mereka. So mereka ada pusat kajian yang mengaji tentang sejarah kita mungkin kan. Kita ada juga kajian berkenaan ilmu Islam itu sendiri. Mereka juga pandai juga berbahasa Arab dan sebagainya. So sangat penting kita sebagai umat Islam, tulis di ruang komen di pengajarannya, kita hendaklah mengetahui ilmu-ilmu, terutamanya dalam ilmu agama Islam. Fahaman kita terhadap Islam kita perlu faham dengan detail supaya kita ni tak termudah terpengaruh dengan apa sahaja fahaman yang dibawa oleh mereka. Okey. Pertamanya, yang terutamanya kepada Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku apa-apa peristiwa sebagainya kepada Nabi kita perlu mempertahankannya. Okey. Dan Allah tunjukkan tuan-tuan dan puan pada ayat berikutnya, iaitu fa'fu wasfahu. Apa muamalat kita, apa yang boleh kita lakukan sebagai umat Islam, hatta ya'ti Allah bi amrih, innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey. Menjadikan kamu setelah kamu beriman, dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. So pengajaran yang berikutnya, jauhkan diri kita dari perasaan dengki. Mungkin kita tengok jealous kan, kita ada sesuatu kelebihan, dan dengki ni jugalah yang menyebabkan mereka ni mengamalkan sihir, tak nak kebaikan pada orang lain, dia nak mudaratkan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Tapi ada dua dengki yang diharuskan, tahu kan tuan-tuan, iaitu bila orang yang dapat ilmu, iaitu ilmu Al-Quran terutamanya, mereka mengajarkan pada orang lain, kemudian orang yang dapat harta yang kaya, yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah SWT. Itu perlu kita jealous, dan kita perlu dapatkanlah, cubalah usaha untuk jadi seperti mereka, insyaAllah. So Allah kata apa di sini? Maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu. So sebabnya kita tak boleh perang ni masa ni. Zaman ni belum lagi zaman Islam ni kuat, dan baru-baru masuk di Madinah. Surah Al-Baqarah sini baru turun, mula-mula turun. So Islam tak kuat lagi. Selepas tu barulah diturunkan perintah jihad. Okey. Dia belum lagi sampai itu. Sehingga Allah datangkan perintahnya, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Allah ulang lagi. Masya Allah. Allah ulang lagi perkataan Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi apa yang mereka nak buat pun, kalau Allah tak nak izinkan, tak akan berlaku. Kita tak perlu risau. And then apa kerja kita sebagai orang Islam? Ini yang penting. Ayat 110. Jadi kepada yang baru masuk, kita dah hampir tamat untuk segmen kali ini. Kita pada ayat terakhir 110 surah Al-Baqarah, masih dalam muka surat 17, berilmu muka surat 84. So boleh kongsikan lagi pada yang lain, apa cadangan-cadangan anda juga. Tadi saya cerita pasal apa, surah pilihan kan. Saya nak tengok apa surah pilihan yang anda paling minati, yang paling anda mungkin pernah tadabbur, pernah baca terjemahan. So sangat best lah kalau kita dapat kongsi bersama, insyaAllah. Sebenarnya tulis dalam komen insyaAllah. Sebenarnya wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat, dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. So Allah terus katakan kepada kita, selepas Allah kata maafkan mereka, dan cuba ajak mereka kalau boleh sampaikan kebenaran. Mereka ni bukan tak tahu kebenaran sebenarnya, mereka dah tahu kebenaran, tapi disebabkan dalam diri mereka, itu kita kena jaga-jaga. Mungkin dalam diri kita ada perangai-perangai yang kita mungkin tak tahu, ada penyakit-penyakit hati ni. So perlu kita ubati dengan segeralah kan. Takut ia jadi lebih parah lagi. So penting hasad tu kita boleh belajar, bukan setakat kita tahu mereka ni hasad, mereka kaum Yahudi ni hasad selama-lamanya, tapi perlu untuk kita jauhi juga kan. Sebab Islam sangat menekankan soal ukhuwah, soal persamaan, soal keadilan dan sebagainya. So Allah kata apa? Wa aqimus solat, tunaikanlah solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah, berilah zakat. Jaga hubungan dengan Allah, iaitu solat kan, kita hubungan sahaja yang kita khusus dengan Allah SWT. And then wa atuz zakah, ini rukun Islam.
tunaikan zakat, iaitu membantu orang-orang lain kan, orang-orang yang miskin dan sebagainya. So dua cara ni menyebabkan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin saya tak perlu urailah tak kecil, tapi itulah kenyataan dia. Kita tengok solat tu kebaikannya bantu pada diri kita boleh. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jauhkan diri daripada kemungkaran. Wa atuz zakah ni boleh membersihkan harta kita daripada segala ini. Tapi selalu Allah guna wa aqimus solah wa atuz zakah, wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi kenapa agak-agaknya? Maknanya penting juga hubungan Allah sama manusia, hubungan Allah yang berkait-kait kan. Kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan dengan manusia. Dan ada juga lagi pendapat-pendapat yang lain. Okay? So mudahnya kita fahamlah, Islam ni sangat menekankan soal hubungan sama manusia, hubungan sama saudara, hubungan bukan sahaja kita beribadah kepada Allah SWT, sebenarnya kita perlu menolong saudara-saudara kita juga. Dan kalau hadis kan kata apa, kalau ada yang lapar ataupun kalau kita lapar, jiran-jiran kita lapar, kita duduk sedap je makan, tak tahu tak peduli pun, seolah-olah telah ada masalah lah pada diri dia. And then ataupun kalau kita ni tak tahu berita kerana saudara kita yang se-Islam, jadi ada problem lah. Macam tu lah dia berkurang hadis juga. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Inilah semuanya baik pada diri kita di dunia ini dan di akhirat. Dan kita teguhkan solat tu, jaga solat, terutama solat berjemaah. Betul Allah kata wa aqimus solah. Dan surah Al-Baqarah juga dia kata wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'raki'in. Rukuk bersama-sama orang yang rukuk. Teguhkan ukhuwah kita sama Islam. So walaupun kita tak dapat solat berjemaah sekarang, ada yang dapat boleh. So yang boleh itu teruskan berjemaah, sangat penting untuk dijaga. Sebab kita tahulah kalau kekuatan kita kuat, terutamanya bila solat subuh kan, mereka ni akan jadi takut sebagainya. Sebab apa zaman sekarang umat Islam ni ditarik bencana, ada satu bencana yang berlaku. Bilanya musuh kita ni, Yahudi terutamanya, mereka ni hilang rasa hormat kepada umat Islam ataupun hilang rasa takut kepada umat Islam. Sebab kita ni lemah, tak bersatu dan sebagainya, ada macam masalah. Dan terutamanya kita ni cintakan dunia, takutkan mati. Itu hadis Nabi kan, yang jelas yang mengatakan itu adalah bencana kalau kita banyak melakukan maksiat dan meninggalkan ajaran Al-Quran. Inilah jadi mungkin adalah satu musibah daripada Allah SWT. So penting dua perkara ini. And then wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Jadi Allah akhiri dengan apa? Allah melihat segala yang kamu kerjakan. Segala yang nyata, segala yang tersembunyi, segala yang tak ada orang ke, ada orang ke, sunyi ke, terang ke, gelap ke, apa-apa saja yang berlaku Allah mengetahui. Dan Allah mengetahuilah kalau kamu tak solat, tak jaga, tak nak beri zakat, semuanya Allah mengetahui. Allah mengetahui juga kalau kamu kata apa, ayat-ayat yang hukum-hukum ni kenapa masukkan, kenapa tidak ada guna, semuanya Allah tahu. Dan Allah ketahui juga perasaan hasrat, dengki dan sebagainya. Allah lihat apa saja yang kau lakukan di dunia ni. So itu menjadi pengajaran kepada kita. Kalau kita dianiaya, kita dizalimi, kita ingat ada yang melihat. Ataupun kita sendiri yang menzalimi, kita lihat ada yang melihat. Itu yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, pada diri kita. Kita kena lihat atau tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita supaya Allah melihat. Tanam lagi dari kecil lagi, Allah lihat apa yang kamu lakukan, Allah lihat apa yang kita lakukan. So itu yang penting. Al-Quran ni dia masuk pada diri kita. Apa yang dia punya tu, dia punya tadabbur tadi, cara tadabbur ataupun key tadabbur yang saya kongsikan, iaitu quiz tu adalah Al-Quran ni dia kata, saya nak cakap, boleh masuk ataupun sesuai dengan diri kita, kaitkan kan diri kita kan. So cuba kaitkan ayat ini dengan kehidupan kita lah, macam mana kita beramal dan beribadah, hilangkan rasuah sebagainya, amanah, jaga amanah sebagainya. Itu sangat dituntut dalam Islam. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat manfaat. Kalau ada yang nak saya kongsikan nanti, insya-Allah kalau ada ditulis di komen berkenaan dengan nasah mansukh, saya tak detail lah sebab kita nak lebih tadabbur kan. And then berkenaan dengan
hukum nasa mansur ataupun berkaitan dengan hasad, boleh saya cari rujukan and then saya boleh kongsikan dalam video-video kita lah secara ringkas, insyaAllah. Jadi kalau ada orang yang komen, ada soalan semuanya, boleh tulis dalam komen, nanti saya akan baca. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih banyak kepada yang baru masuk, kepada yang lama masuk, saya ucapkan tahniah. Mudah-mudahan kita ni jaga Al-Quran selalu dan inginkan sentiasa dahagakan mutiara-mutiara dari Al-Quran, insyaAllah. Jadi kita akhiri dengan sebagai kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya, mohon maaf salah kata di kasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tadabbur Al-Quran, Al-Quran dihayati terus ke hati.